Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama memenuhi jadual yang telah diaturkan oleh pihak masjid secara bulanan pada malam ini. Dan malam ini adalah malam yang akhir untuk tahun lama lah. Lepas tu kita jumpa balik tahun baru. Itu pun kalau Allah bagi panjang umur, bagi sihat. Kok mana pun tuan-tuan, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kepada kita lanjutan umur, kesempatan dan kesihatan untuk terus dapat sama-sama kita menunaikan tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak keupayaan dan kemampuan yang ada pada kita masing-masing untuk menghidupkan atau mengimarahkan masjid dengan tugas-tugas kita dalam salat dan juga dalam majlis ilmu yang telah diaturkan ini. Alhamdulillah, kita ni masih lagi mempunyai ruang-ruang yang terbuka untuk kemudahan kita umat Islam menunaikan tanggungjawab dan tugas kita berbanding dengan setengah tempat lain. Kalau di Selangor pun makin duk sempit dah. Maknanya ustaz-ustaz kita yang berwibawa dan berilmu, tauliah mereka pun ditarik balik dah lah ni, mulai 31 atau 1 Januari ni. Tauliah mereka ditarik balik atau dibatalkan secara automatiknya kalau seseorang di kalangan para pendakwah, para ustaz kita, ilmuwan kita itu terlibat dengan politik. Parti apa pun, tak kira parti A, B ke C, tapi terlibat dengan politik, maka ustaz tu terbatal tauliah dia. Maknanya tebal sangat lagi sekular dalam kepala yang memisahkan politik daripada Islam. Sedangkan kalau kita lihat dalam perbincangan ilmu tauhid, ilmu akidah yang lebih terperinci, kita boleh bahasakan dengan bahasa kita sekarang ni, akidah adalah revolusi ummah. Apa itu maksud revolusi ummah? Revolusi terhadap perasaan, terhadap persaudaraan dan terhadap kemasyarakatan. 3 perkara yang besar. Tauhid ni bukan takat wujud kidam bakar kita duk hafal dah, duk tahu dah. Tapi tauhid ni kemuncak dia ialah revolusi akidah. Revolusi ni setengah orang dia takut nak terjemah lah, tuan-tuan. Daripada kira kalau revolusi ini bawa parang, bawa pedang. Sedangkan revolusi itu satu keprihatinan tanggungjawab secara yang bersungguh-sungguh terhadap pertama sekali perasaan. Sebab itu dalam Islam ditekankan masalah kasih sayang, timbang rasa, tanggungjawab dan juga orang panggil perkara-perkara yang aspek kepada perasaan, hasad, dengki, ikhlas, sebagai sabar, sebagainya. Itu benda penting. Sebab akidah akan rosak kalau sifatnya rosak. Tu tuan-tuan. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba, atau kama qala tu sabda Nabi. Hasad, dengki itu akan menghapuskan kebaikan yang kita lakukan. Seperti manalah ta'kulun narul hataba, seperti mana api membakar kayu yang kering habis itu ya. Maknanya apa yang penting di situ ialah Islam memerangi perasaan buruk di situ. Sebab itu revolusi akidah membersihkan benda ni. Tu kita kena tengok elok-elok. Yang kedua, revolusi persaudaraan. Sebab itu Islam menekankan ukhuwah, Islam menekankan kekeluargaan, Islam menekankan persahabatan, Islam menekankan persaudaraan dan sebagainya. Orang kata wala taqul lahuma uffin, tu mak bapak.
Kak mak ni jangan mak bapak ni jangan kita senggung perasaan dia. Allah tekankan jangan nak kata betak mak bapak pun salah dah. Tu kalau kita kira revolusi bermula start dari segi situ persaudaraan. Lepas tu Islam anjurkan daripada peringkat sekecil-kecilnya, adik-beradik, kaum keluarga, mak menakan, pak menakan, sepupu, sepapat dan sebagainya, sehinggalah sampai kepada peringkat kekeluargaan yang lebih besar. Apabila berlaku rumah tangga yang makin duk berkembang, kahwin kok ni, menikah kok ni, hak ni sepupu sana sini, tu dikira pasal revolusi persaudaraan. Bukan boleh buta lagu tu lah. Ni mukadimah asalnya tak pergi tara tu. Tapi dah nak buat luar ada mereka main bubuh hak ni ke depan ni, dia semangat lain. Allah. Tu dia berantu benar ni. Yang ketiga tuan-tuan, akidah Islam itu sendiri ialah revolusi kemasyarakatan. Sebab tu Islam mengajak kita tak cukup hang pegang tasbih, tak cukup hang pegang Quran duk meratik dalam masjid, tapi hang tak peka terhadap masyarakat. Aku tak ambil tahu depa lantak depa lah aku duk kira meratik la ilaha. Tak, Nabi tak buat begitu. Kepekaan terhadap masyarakat tu, hak ni baik, hak ni buruk, hak ni elok kena tolong, hak ni tak elok kita kena cegah. Nahyu mungkar, amar makruf nahyu mungkar tu benar-benar yang lebih besar kepada kemasyarakatan. Ni dia tuan-tuan. Ketiga revolusi akidah inilah tuan-tuan. Ketiga ni tadilah dalam bahasa baru, bahasa moden diterjemahkan sebagai politik. Dalam bahasa Arab dia panggil as-siyasah. Habis kalau kita pecah ni, Islam apa? Ni tuan. Saya sebut ni pun bukan nak duk merepek kok mana dah. Nak minta sama-sama kita menyedari hakikat bahawa perkembangan Islam kita makin hari makin terhimpit, makin hari makin terhimpit. Hak Islam ni dia pasukuk seolah-olah menjadi cukup dah kalau sembahyang 4 rakaat, Zuhur cukup dah. Kalau puasa bulan Ramadan pun cukup dah. Takat tu lah. Dari segi revolusi akidah tu kita kesamping. Tuan-tuan pun faham, tunjang dia ialah revolusi akidah. Sebab tauhid tu sendiri duk tentu. Hang buatlah kok mana pun kalau tauhid tak betul tak jadi. Tengok musuh masuk zon ni. Ustaz-ustaz yang agak membangkitkan masyarakat dengan kesedaran politik, kesedaran 3 perkara tadi, dia kira itu politik dah, hak tu tak boleh. Ni apa benar? Ni tak tahulah. Harap-harap apa kita punya rakaman ni tak dia ikut merata cerok lah. Saya takut pasal apa? Kita bercakap tuan-tuan hak duduk sini faham, hak duduk dengar tek-tek sekat-sekat tu yang dia tak faham, dia buat benar lagi, timur fitnah. Dia bahaya benar-benar guna ni ialah apabila orang dengar kok tengah jalan. Tapi kalau orang daripada duk berjumpa face to face, dia betul orang kata apa, secara floor ni betul, audience ni betul. Tu pasal dia apa ni orang kata apa, dia dengar daripada A to Z. Ni tuan-tuan. Jadi yang saya maksudkan tadi, alhamdulillah kita di negeri Kedah Darul Aman ni, insya-Allah bukan takat nama aja Darul Aman, tapi dari segi program dan kegiatan Islam pun kita minta supaya kita berada dalam keadaan aman juga. Jadi ni kalau dalam bahasa perlembagaan, kita merafak kasih sayang sungguhlah kepada Uli Tuanku Kedah ni kerana dalam aspek-aspek keagamaan yang sebagai Muslim ni, baginda memberi tugas dan tanggungjawab sepenuhnya kepada umat Islam untuk masing-masing menyedari memikul jawab sendiri. Semoga keadaan ini berpanjangan. Lepas itulah baru kita masuk bab ni. Tadi mukadimah tuan-tuan. Depa duk mukadimah kok nu, mukadimah banjir. Orang Kedah kata bah. Kita kok ni pun bukan kata duk seronok mana tuan-tuan, pasal benda malapetaka Allah. Itulah saya duk kata tu. Allah uji kita 1, 2, 3, 4 ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak perasan. Hak ni sekejap lagi kita masuklah dalam kitab kita ni di muka surat 33 insya-Allah. Jadi kita sambung siksaan bagi orang yang memakan riba ni, bab yang ke-6 dalam kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir di muka surat 32, yang dengan sekaligus kita semua memohon semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberi ganjaran
sebagai amal soleh kepada sahibus samahah rahimakumullah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang ahli, dia tokoh dalam ilmu, dia seorang yang zuhud, orang yang ahli fiqh, orang yang ahli hadis, pakar dalam bidang hadis, dapat menghasilkan kitab ni untuk kita dapat cedok sikit sebanyak, kutip sikit sebanyak apa yang terbatas ada pada kita daripada ilmu. Allah yarham tadi, walaupun dia meninggalkan kita pada tahun 983 Hijrah itu. Tak tahulah kok ada di kalangan tuan-tuan ada dah waktu tu. Ini wallahualam, kalau ada dah waktu tu apalah ada lagi kira kemas tunggu. 983 Hijrah, koklah silap saya, tapi 900 lebih lah. Allah yarham ni wafat, tapi ilmu dia masih kita dapat munafaatkan bersama. Ni mudah-mudahan kita tumpang, orang kata apa, tumpang berkat lah. Orang Kedah kata tumpang pun tak apalah, hantui tak tui pun. Hak ni kita nak benar kebaikan kita tumpang tak apa. Jangan duk tumpang benar kejahatannya. Itulah. Kita tangguh dulu ni di di muka surat 32 tu, paragraf yang last sekali tu. Paragraf yang akhir. Kita melihat kepada penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Al-Baqarah ayat yang ke-278. Kalau tak silap saya tanda tangan tu kan, betul tak? Kalau tuan-tuan anu kitab tu. Betul? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20, ayat yang ke-278. Ini kalau kita semak balik Al-Baqarah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayat yang telah dijadikan salah satu daripada nas oleh syekh kita ni, nak menunjukkan bahawa memakan riba itu adalah sesuatu yang besar, dosa dia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, dan jika kamu orang-orang yang beriman. Ialah ada lagi sisa-sisa riba sikit banyak yang kita tak ambil. Ialah kita cara mudah dulu ni, walaupun riba tu terbahagi beberapa jenis, tapi antara yang lebih masyhurnya dia panggil riba al-fadli, riba yang lebih, bagi berhutang 10 ringgit, kutip balik lebih pada 10 ringgit. Hak lebih tu riba. Tak tahulah berapa persen tak kira lah tu. Walaupun sekupang, kita bagi 10 ringgit hutang, hang bayar balik aku 10 ringgit sekupang. Sekupang tu riba lebih. Kalau banyak lagi, wallahualam. Ni tuan-tuan dapat bayanglah hidup kita lah ni. Bukan kata tuan-tuan termasuk dengan saya dah. Kita hidup dalam kencah ombak gelombang riba keliling kelalang. Nak beli nu riba, nak beli ni riba, nak beli nu riba. Tapi alhamdulillah ada beberapa institusi keuangan dalam negara kita telah menyediakan ruang untuk kemudahan orang-orang Islam dalam buat pinjaman ni. Orang kata tak berasaskan riba. Sebab dalam Islam, kalau tuan-tuan kena faham lah, walaupun kita pinjam bahasa, sebab bahasa yang diterjemahkan loan tu dengan pinjam tu pun salah dah. Sebab kalau loan bahasa Inggeris, kalau terjemah direct bahasa Melayu dengan pinjam, hak tu betul lah. Bab loan tu pinjam. Tapi untuk istilah pengurusan ni tak betul. Kalau duit berhutang, pasal macam kita bincang, saya pinjam benda ni, botol ni daripada seorang sahabat. Apabila pinjam, saya kena hantar balik botol itu juga, bukan boleh botol lain. Dan benda pinjam ni, benda yang tak huih, benda yang tak rosak. Saya pinjam gelas, main pinjam tak gelas, esok nak pergi hantar balik gelas saya pinjam lah. Tapi duit mana tinggal nilai lah. Hak yang saya ambil kemarin pinjam kat kawan 10 ringgit tu,
Siri nambah dia sekian. Awak pergi hantar balik walaupun nilai RM10, tapi tak boleh siri nambah hak lain, kena hak tu pasal pinjam. Itu hakikat hukum syarak ialah berhutang. Itu dia panggil berhutang. Main nak berhutang duit RM10, esok tak aku bayar balik. Tak apalah bayar balik dengan duit hak lain pun semua hak lain pun tak semestinya pasal kita berhutang. Yang penting nilai itu sama. Hak ni benar-benar pun wallahualam tuan-tuan. Dari segi bab pengajian setengah pada setengah kita ni, di kalangan terutama sekali anak-anak kita, mungkin kok mereka pun tak apa nak jelas pasal kita diselaputi dengan benda yang tadi ni yang jadi serabut. Sebab tu dalam hukum Islam fiqh tuan, benda yang macam sabun mai pinjam sabun hang tu aku nak mandi, tak sah. Pasal apa? Sabun mana boleh serah balik tu. Mandi habis semua dekat nak habis ketui dah, mana ada lah. Tu dia. Jadi benar pinjam tak boleh. Pinjam sabun, pinjam minyak nak masak, pinjam beras tak nak masak. Nak pinjam apa beras hang aku pinjam masuk dalam lubang tanah lah. Jadi taik lah. Mana boleh nak serah balik. Ni benar-benar saya sebut sikit ni sini tuan-tuan. Perkara-perkara yang kita terdedah dengan riba, pintu riba tu luas. Pasal apa? Kita tak sedar nak masuk. Kita tak sedar bahawa benar-benar yang boleh membawa kemudahan unsur riba tu masuk begitu mudah. Kita tak sedar. Pasal apa? Pasal rumah tu sendiri, pintu segala tingkap mak neneknya disediakan cara bukan Islam. Tu. Maka institusi keuangan yang mengambil tanggungjawab di negara kita terutama sekali telah menyediakan sikit ruang yang termampu dalam begitu keadaan yang begitu terbatas kemampuan. Macam loan, orang buat loan cara Islam adalah macam, kalau tak salah saya faham, ialah yang disedia walaupun Maybank sedia untuk cara Islam, bank rakyat sedia cara Islam. Lepas tu pula bank Islam memang dah anulah, dah jelas lah tu. Ada beberapa institusi tu pun setengah pada setengah orang Islam tak mau terlibat. Dia kata biasa, tak payah cara Islam. Allah, dia duk nak menterdarah riba tu lagi tu. Ni kasar bahasa dia. Walaupun pihak institusi keuangan tu menyediakan peruntukan cara Islam, tapi dia tak mau tak. Macam government, kerajaan, tak tahulah kot lah dulu masa saya duk kerja lu. Kalau kita housing loan pun ada cara Islam dengan ada yang cara tak Islam. Ada juga hak Islam tu, staf Islam ni duk nak cara hak tak Islam lah. Payah lah. Walau ada siap dah, pihak pengurusan, pihak kementerian, pihak yang bertanggungjawab, mereka lepas dah risiko apa. Sebab kita sedia dah, hak ni hak elok, hak ni hak tak elok. Dia pilih nak hak tak elok kan, nak buat apa dah. Dia hak ni kalau kita cakap cara kasar lah, hak ni badak sumbu, hak ni khabar. Dah dia hang pilih badak sumbu kak. Hayun ha. Benar-benar begitu. Okeylah tuan-tuan, ni saya cuba nak mengajak fokus kita ni kepada benar-benar yang macam ni. Kadang-kadang bukan semua tak sedar, tapi kebanyakan dah alhamdulillah kesedaran tu ada, disebabkan apa ni masih sikit sebanyak lagi ruang pengajian ada pada kita, institusi-institusi Islam yang dapat berkembang di tempat kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Tak usah ambil lah, tak apalah. Hang janji kita kata janji dulu, hang berhutang RM10 nak bayar RM15, bayar 10 dah RM5 tu tak payah. Pasal janji tu pun, walaupun janji tu kalau kita tak tunai pun itu tak termasuk dalam bab mungkar janji. Pasal apa? Janji yang membawa kepada kemungkaran. Janji nak pi merompak tak jadi pi. Hang pilah aku tak mau. Janji nak minum arak benar-benar mungkar. Janji tak tunai janji terhadap kemungkaran, dia tidak membawa implikasi dosa kepada orang yang mungkar janji berkenaan. Jadi berasaskan kepada ayat yang ke-27 ini, para ulama tafsir ni yang baru ni kita tak dah nak baca,
pada 29 bulan lepas. Para ulama tafsir yang sempat kita tengok menjelaskan ayat itu tadi dengan maksudnya ya ayyuhalladzina amanu billahi wattabi'u rasulah. Hak ni ayat yang ke-27 tadi ni. Ayat yang ke-278 Al-Baqarah tadi, para ulama tafsir mengatakan ya ayyuhalladzina amanu billah, wahai orang-orang yang beriman dengan Allah, wattabi'u rasulahu, dan hendaklah kamu ikut rasul kamu, khafullah, dan kamu takutlah kepada Allah, bi an tamtathilu awamirahu wa tajtanibu nawahi, dengan cara mana kamu nak ikut rasul dan nak taat kepada Allah tadi ialah bi an tamtathilu awamirahu, hendaklah kamu patuh seperti mana yang telah disuruh kepada kamu, wa tajtanibu nawahi, dan hendaklah kamu menjauhi apa yang ditegah oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, watruku limutalabati bima baqiya lakum min amwali ribawiyah indanna. Itu jelas. Ulama tafsir pun menjelaskan selanjutnya, watruku, hendaklah kamu tinggalkan, limutalabati, untuk menuntut, bima baqiya lakum min amwalin ribawiyatin indana, daripada apa? Menuntut benar-benar yang masih baki, masih tertinggal lagi daripada harta riba di kalangan manusia. Maknanya dalam bahasa mudahnya, hak baki riba tu tak usah duk tuntut. Walaupun boleh jadi terdulu ni tersasul, terlanjur atau apa terlanjur, tapi ada lagi tak usah tuntut. Hak ni tuan-tuan, bank boleh buat tak ni? Kalau boleh buat, alhamdulillah. Kalau tak boleh buat, hak tu dia kena bertanggungjawab. Zuk sampai surat anda didapati bayaran hak sekian-sekian ni, bayaran pokoknya sekian banyak, tapi dengan kerana dah 2 bulan 3 bulan tak bayar, maka tunggakan sekian-sekian. Hak tunggakan itulah riba. Ni hak ni pihak yang urusan keuangan ni, kalau kita kata kerajaan, Kementerian Keuangan kena teliti benar ni untuk mengelak orang daripada terlibat dengan riba. Tak apalah, tak kaya sikit pun, nak kaya, nak bertimbun dengan kaya riba, lantak bila. Pasal di akhirat besok kita tak mau. Tak mau. Pasal di dunia antara ni lah kita pun duk faham. Yang duk melompat sangat ni 60 tahun ke bawah je. 60 tahun dan naik tangga 60 tahun ke atas tu, tuan-tuan, Allah Akbar. Ni hak duk kau ada kat dalam masjid ni faham sangatlah. Kita sama-sama kok tu belakang. 60 lebih ni Allah. Mata pun mula ganggu, hak nu pun mula ganggu, saat tidur pun tak apa nak lena. Makan kemarin lalu hari ini tak. Ya ilah Allah, benar tu juga. Tamah ni balik pada masjid ni, dan lepas Malaysia selesai elok tu, alhamdulillah lah. Mau tidak kadang-kadang tu tak dah meramu keluar kot jalan tu, kain pelekat basah. Tu tuan-tuan, tu penyakit orang lelaki. Orang perempuan saya tak tahulah. Saya pun tak kisah jadi perempuan. Kalau orang lelaki meramu, balik kita Assalamualaikum, lambat buka pintu, anak ke apa sebagainya, cucu ke ada rumah, lambat buka pintu. Yang kita nak meramu tu, tuan-tuan, tu hidup dunia tahu tu ya. Hak yang tak kenal lagi tu pasal dia muda lagi, tua esok hantar. Tu kalau boleh bahasa guna lagu tu, hak tu ya. Jadi duk kaluk buat apa? Nak kekayaan, nak kesenangan lama mana sampai sapu habis semua ni. Dengan dedalu pun pulun, dengan rupuk rampai, samun, lalang pun semua habis ambil. Allah kata jangan makan lalang tu. Makan kangkung. Nak duk pulun tak? Duk nak juga hak riba tu tadi. Hak buruk tu duk nak juga. In kuntum mu'minina haqqan billah. Andai kata sekiranya kamu tu orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar, kata ulama kata, dalam hak kita baca ni tadi, dalam bab ayat tadi, hendaklah tinggal benar tu semua. Wa bima nahakum anhu minar riba, dan hendaklah kamu tinggalkan bima nahakum anhu minar riba, dengan apa juga yang Allah tegah kepada kamu minar riba, daripada riba. Naha anhu minar riba. Ni dalam ayat ni tadi pun saya pun tak apa ingat dah, bahasa Arab ni lama mengaji, tapi duk ingat-ingat pun
Kalau muta'addi dengan an tu, muta'addi dia litarki. Kalau siapa mengaji nahwu Arab lah, grammar Arab ni ialah dia disebut di sini wa bima nahakum anhu minar riba. Jadi an di situ. An tu litarki. Pasal dia muta'addi dengan an litarki. Dia berbeza. Tu kehebatan bahasa Al-Quran ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun yalah wallahu alam. Kita boleh sepatah dua ni pun mujak dah, alhamdulillah. Siapa duduk tengah mengaji lagi tu kena dalami sungguhlah. Sebab daripada bahasa Arab ni sendirilah baru kita dapat memahami ilmu Islam tu dengan lebih mendalam. Sebab ilmu Islam ni Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang memakan riba setali. Ni siapa yang makan riba setali. Tali ni diterjemahkan oleh syekh kita ni dalam bahasa dulu, iaitu dalam nilai 25 sen duit lama. Kalau lah 2 kupang 5 duit lah. Ni bahasa orang Kedah lah, 2 kupang 5 duit ni. Dulu orang Ustaz pun tak kata 2 kupang 5 duit, pasal kupang ni di Bali lah, di mana ada tali. Tempat yang diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Najmi itu ada kupang lah, satu kupang banyak tu. Ada kupang tempat, ada kupang yang jenis kok dalam parit, dalam apa tu masak naik rebus buat sup, hak tu lain, kupang lain. Tak apalah ni ustaz ni duk merapu apa dah. Tapi tuan-tuan, sesiapa yang memakan riba cukup kecil punya ni, nilai ni 25 sennya duit lama ni, maka sungguhnya seperti ia telah berzina dengan ibunya selama-lamanya. Allah, bayang tengok tuan-tuan, azab. Allah, Rasulullah habaknya azab yang hampa akan terima besok-besok ni, walaupun nilai 2 kupang 5 duit, tapi azab Allah, kemurkaan Allah, Allah masuk dalam neraka seperti mana siksa orang yang berzina dengan mak dia sendiri selama-lama. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan setahun, 2 tahun, selama-lama. Selama-lama duk berzina dengan mak. Dosa selama-lama berzina dengan mak tu sama dengan dosa orang makan riba 2 kupang 5 duit. Allah. Tu tuan-tuan. Kalau kita lah ni 2 kupang 5 duit ni nak beli apa? Ayak, teh, pun orang tak jual 2 kupang 5 duit di kedai. Roti canai lagi tak dapat lah. Masa dulu-dulu ni betul lah, macam saya dulu ni. Masa duk sekolah rendah dulu ni. Ayah bagi 2 kupang ya pergi sekolah. Padan lah 2 kupang pun. 2 kupang maknanya 4 bungkus nasi lemak dah. Pasal sebungkus nasi lemak 5 duit. Oh menyekuai tu 2 kupang tu kawan kerlinya. Pasal kawan bawa sekupang kan. Masa tu lah 2 kupang 5 duit. Allah apa. Ni hak tu tak payah duk saya maknu lah. Saja kita peringat balik lah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya. Hak tukang bagi pun serupa, hak tukang ambil pun serupa. Orang yang menjadi saksi kepadanya pun serupa. Hitam putih kok ni aku jadi saksi bahawa gini-gini hutang dia kena bayar banyak ni. Orang yang menyuratkannya, tukang surat, tukang tulis, kerani berkenaan tu pun, yang mencatatkan benda tu pun sama jugalah, iaitu Allah bagi laknat. Orang yang meminta dituliskannya pun sama. Orang yang minta supaya buat surat tu pun serupa. Dan orang yang tidak memberi zakat. Jadi 2 ni. Jenis ni, maknanya jenis riba ni dengan jenis tak bagi zakat, hidup dia di bawah laknat Allah. Duduk dalam kedudukan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga Syekh kita bawa lagi dengan kekuatan untuk hadis-hadis Rasulullah SAW dalam bab ni. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, maksudnya lagi akan nyata timbul pada akhir zaman 4 perkara. Ni tuan-tuan kita pakat perhatilah. Sebab Rasulullah kata akhir zaman akan timbul 4 perkara. Lah ni ada tak lagi? Kalau ada benda ni makna akhir zaman lah ni. Dalam bahasa mudah. Nabi kata ada tanda tu. Tanda akhir zaman gini. Kita tak tahu akhir zaman bila. Kalau tanda tu dah ada lah.
Ni kalau orang Kedah kata, walaupun tak hujan, tapi tanda jaun, ada jaun nak hujan lah tu. Jaun pun orang tak sebut dah lah ni, tak tahu dah orang baru lah ni jaun ni datang apa. Dulu pun kenal jaun ni pasal baca buku Allah Yarham Datuk Syahno ni lah. Syahno ni karang buku tu. Syahno buh jaun tu bahasa orang Sikh. Orang Lok Stang waktu tu tak tahu. Dah duduk mengaji, duduk ambil tu bahasa jaun. Orang Sikh dengan orang Baling yang reti jaun. Nampak jaun ni. No, apa? Pi angkat padi. No, dulu duk jemuk padi atas badang ke atas tikar ke apa semua, nampak jaun tu cepat-cepat pi ambil kau balik padi tu. Ni padi ni sat lagi nak pergi kilang ni. Dulu lah orang tak kenal dah jemuk padi pun, orang tak tahu dah padi jemuk pun, orang tak tahu dah kilang padi pun tak ada dah. Pasal apa? Semua duduk di kedai belakang. Ada 4 ni. Pertama, orang yang memakan riba. Tu tanda akhir zaman lah tu. Akan timbul akhir zaman 4 perkara. Pertama, orang yang memakan riba ni kalau kita tengok berluasa sungguh lah. Dunia lah ni bukan kita duk boleh tuding kok ni di sana di sini ke, tapi umumnya orang yang makan riba ni berleluasa. Walaupun orang yang mampu beli cash, tapi kemudahan untuk cash dengan kemudahan untuk ansok ni, kemudahan ansok dia beri lebih. Kalau hang beli bayar ansok harga 100. Kalau hang beli bayar cash harga tengah 200. Paklah banyak lagu tu. Dengan cash dengan ansuran ni, ansuran apa cash lebih mahal daripada harga ansok. Ada setengah tu orang kata apa? Hang bayar cash ke, hang bayar ansok ke, tapi harga mahal macam hang bayar ansok juga. Pasal dia nak cover balik, dia nak ambil tarik semua. Ni kalau saya boleh sebut ni tuan-tuan, yang tuan-tuan ada pengalaman dah, pihak syarikat jangan duk marah kat saya habaq contoh, kan duk kata buruk huduh. Contoh kalau tuan-tuan ambil kawe, ada kawe dia kata kalau bayar cash harga sekian ni. Ada ni kalau apa, kalau kita bayar cash pun harga mahal daripada bayar ansok lagi. Makna cara riba tu duk hidup tak? Tak boleh nak padan. Dah kita kebanyakan kita kalau lagu tu kan bayar ansok lah. Walhal hamba Allah yang membeli tu dia mampu. Tak mampu juga nak berhutang cari apa kau nu kereta bawah rumah besi dah 2, 3, 4 biji. Mampulah dia tu. Walaupun mungkin dia tu tak termasuk dalam jumlah orang yang kaya, tapi dia pun bukan nak lagu tu, bukan duk tuding salah orang tu, bukan anda, tapi sistem tu menghendaki dia suruh buat lagu tu. Makna sistem tu yang salah. Kita mewujudkan sistem menggalakkan riba tu satu perkara yang termasuk dalam apa yang disebutkan tadi ni tuan-tuan. Ni termasuk dalam hak sebelum kita baca tu, hak Nabi sabda tu yang Allah melaknatkan tu tadi tuan-tuan. Kok mana cara? Yang kedua, orang yang berzina. La nak lari daripada zina tu, takut berasa pelik, gerus sangat, bubuh berbagai-bagai nama. Dengan LGBT lah, dengan apa hak asasi lah, setengah tu tak boleh kita nak ni dah. Dengan apa ni pasal hak asasi dia apa? Hak asasi dia. Ni. Kalau gitu, orang kata apa? Gajah tibai pokok pisang, tak jangan duk marah ke gajah lah. Hak asasi gajah memang dia menterdarah pokok pisang. Ni sembang kasar lah, tuan-tuan nak masuk tahun baru. Dia tu. Lepas tu pula yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman ni akan timbul orang yang bersumpah. Ni sumpah laknat sana, ni sumpah ni sini, sana wallahi kau ni. Masa angkat sumpah tuan-tuan, wallahi wabillahi wa tallahi saya akan menjalankan tugas gini, gerbuk-gerbak sana sini. Tapi lepas pada jatuh tangan angkat sumpah tu, tak pedulilah dia dak pulun gitu. Wallahu alam tuan-tuan. Ni takut. Makna takut kita melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang kita sumpah. Lebih-lebih lagi lah apabila sumpah dengan wallahi
wa billahi wa tallahi. Kalau kita tak tunai, kita kena bayar kifarat sumpah. Hak tu pihak mahkamah kena putuskan. Mana kifarat sumpah ini tadi, mahkamah kena putuskan. Mahkamah dalam bab ni mahkamah syarak lah. Kalau cakap bab ni di Malaysia, awal-awal di out tuan-tuan. Pasal apa? Mahkamah sivil mengatasi mahkamah syarak. Mahkamah syariah putus dah begini-begini, masuk mahkamah sivil. Mahkamah sivil lebih berkuasa daripada mahkamah syariah. Awal lagi, walaupun orang marah kita bercakap bab ni, tapi realiti nak buat apa dah? Dah tak ada lagi orang bersungguh-sungguh nak berusaha mengubah ni. Dia duk nak kekal juga cara sivil tu sendiri. Rakyat pun serupa tu jugalah. Pihak yang berkenaan pun ada di antaranya yang serupa. Biar mahkamah syariah duduk di bawah, mahkamah sivil duduk di atas. Satu kita. Jadi benar-benar ni nak jalan je. Itu yang ketiga, orang yang bersumpah. Yang keempat tuan-tuan, orang yang mengurangkan sukatan gantang. Maknanya sukatan timbangan lah. Mana apa-apa yang ukur. Hak ni 1 kilo, hak ni 2 kilo kah, hak ni berapa kah ukuran, hak ni meter kah, berapa meter kah, hak ni sentimeter apakah balanya, hak ni kok ni. Sukatan gantang, maksud itu sukatan. Mengurangkan sukatan dan mengurangkan timbangan. Timbangan dacingnya. Walaupun lah orang tak pakai dacing lah. Melawak tu pun marah dah. Memang. Ni nak buat mana dia tulis dacing, kok tak faham tentang apa dacing tu Ustaz. Saya habaq awal lah timbangan. Dulu ni dacing ni tak tahulah ada kok-kok di kalangan dalam beberapa orang dalam masjid kita tak biasa tengok hak dacing. Dacing dulu ni tuan-tuan, dia batang lagu tu, lepas tu dia berantai turun lagu tu. Bubuh gula ke bubuh apa belah ni, lepas tu ada batu ni yang sesuai untuk timbang ni, tu dacing. Mizan tak dacing tu. Mereka pinjam hak tu sat ya bubuh simbol pati. Hak tu dacing. Lah dacing pun berselerak, batu pun tak tahu apa ke mana hala dah tuan-tuan. Tukang timbang pun lari weh. Jadi 4 perkara ni. Riba, berzina, bersumpah dan mengurangkan tadi dalam bahasa mudah kita nak mudah faham ialah menipu sukatan timbangan. Tipu sukatan timbangan. Macam kita beli lah. Ni. Bungkus ni pack siap. Dia tulis 250 timbangan dia. Ataupun 1 kilo kah, 2 kilo. Masa mana kita masuk nak pergi duk timbang dulu, lepas tu baru nak ambil. Tambah kalau masuk minimarket, supermarket, pakai kita tolak kereta tu tadi tu, kereta sorong tu, pakai ambil buh lah, ambil buh lah ni, hak mana perlu tengok ni nak tepung, ambil tepung buh, nak gula, ambil buh gula, nak tu, suruh pergi kat kaunter buat bayaran. Siapa ada duduk periksa ni? Maka orang-orang yang bertanggungjawab untuk buat packing tu tadi, dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menipu, kalaulah dia tu menipu timbangan tadi. Ni hak ni tu yang saya sebut ni, nak nampak bagaimana, kalau tak mau kata berluasa pun, tapi nak nampakkan bagaimana mudah benar penipuan ni berlaku di dunia kita lah ni akhir zaman. Cuma duk dengan orang tu, orang nak buat tak mau buat. Hak duk jual pasar malam, duk jual di market ni payahlah sikit. Tambah pula hak penimbang tu ada jarum dia, kita boleh dah belak timbang. Saya nak 7 kilo, naik jarum. Nak kita nak 0,5 kilo, naik jarum. Nampak payah sikit lah. Timbang ikan. Tu pun tak tahu hak jenis ikan hak buh dalam pinggan siap-siap dah tu. Hak ikan timbang buh dalam pinggan dia tu. Sebab tu hak kawan jual tu pun dia kata, ni berapa ni pakcik? Berapa harga cik ni? Ni satu pinggan RM5. Dia tak habaq 1 kilo ke 2 kilo ke, 1/2 kati ke 2 kati kalau dulu. Dia habaq pinggan. Allahuakbar. Tambah beli pisang lagi naya. Buah tak tahu mana berat. Yang berat hak tandan dia kerat panjang. Oh dia buah tahu mana tu ya, tapi tandan hak baki hak dia timbang sekali tu yang berat je. Dia jumlah berat tu. Ni
apa pisang ni, pisang berangan ni. Pisang berangan ada RM5.5, RM6 sekilo. Dia tak tolak, ialah takkan nak tolak nak buang perlai sebiji-biji, tapi patut padan ni hang kerat sampai tahu tu baki tandan. Buah tang ni ya. Berat hak baki tandan tu lebih daripada isi tu. Tu jaga tuan-tuan. Bukan kata kita seronok-seronok bercakap sedap dah. Tapi kata takut-takut. Tu pun saya tak kata ya, tapi takut-takut bimbang, takut termasuk dalam bab yang perkara yang keempat ni. Kok lah mana tahu. Termasuk dalam perkara yang keempat, wal'iyadzubillah lah. Jadi kata Rasulullah, maka apabila nyatalah yang demikian itu, apabila nyata yang demikian itu 4 perkara tadi, zina, riba, bersumpah tadi, menipu, sukatan dan timbangan tadi, akibatnya kata Rasulullah, maka dijatuh padanya segala penyakit. Hak nu lah penyakit, hak ni lah penyakit, hak nu lah penyakit, hak ni penyakit. Hak ni kadang-kadang tuan-tuan, nak tergelak tu bukan nak tergelak kerana seronok dah, tapi nak tengok Allah berasa jadilah pelik. Lah ni macam-macam. Dulu duk sembah bab COVID-19 je, lah ni jenis COVID pun macam-macam lah tu. Ni hak baru ni pihak Kementerian Kesihatan buat peluang kenyataan hak balik umrah pun. Ada satu jenis pula dah. Yang apa tu? Yang kena kuarantin kerana apa virus yang baru pula masuk. Ada benar pula dah. Saya tak kerti nak sebut dah setengah tu. Berlipat lidah sebut tak kena ni. Lidah pula lidah tua. Nak sebut benar baru lagi tak kena. Ni benar-benar ni. Tu macam-macam masuk tu. Ni tambah pula hak yang pi sahabat-sahabat kita sukarela yang pi bantu depa banjir di Selangor apa benda tu. Dengan ikhlas hati untuk tinggal tinggal rumah tangga, tinggal anak bini orang kata, pi nak bertugas sana dengan sukarela ikhlas hati. Kalau kemarin ke hari ni nampak kenyataan 7 orang meninggal apa? Kena virus apa tu? Kencing tikus. Gitu. Pula macam-macam tu abuh. Tu tuan-tuan, kalau kita sembang, bincang, kita fikir cara kita huduh-huduh pun, Allah bagi sampai tahun ni umat Islam, umat manusia tak sedang tak? Dia duk tak sedang situ, tak semayang situ, duk menipu situ lah. Duk deraka rumah tangga, apa yang purak-peranda rumah tangga, duk purak-peranda situ. Macam-macam tak sedang. Walhal kalau kita timbang kalau bab COVID ni sudah jenis-jenis ni tuan-tuan, Allah Akbar. Pasal apa Tuhan pilih orang je? Ni seganas-ganas COVID ni juta di dunia mati orang. Tak pernah mai keluar kenyataan pun daripada negeri Arab. Oh, berapa puluh ribu ekor unta mampus kerana COVID. Tak ada. Ada orang ustaz dengar ke? Ada apa? Oh, ada 10,000 kenyataan Saudi buat keluar hari ni. 10,000 ekor unta jumlah sekali hak di Riyadh, hak di Dammam, hak Jeddah mampus pasal COVID. Tak ada pun. Keluar pula daripada apa Australia, kangaroo banyak sangat kat Australia ni mampus kangaroo setengah pasal COVID. Tak ada. Allah. No China no. Ada 5,000 ekor apa kandang babi depa mampus habis pasal COVID. Tak ada ya. Tu najis mughallazah tu tuan-tuan tu. Apa ni apa babi tu. Najis mughallazah, sekok babi pun tak mampus kerana COVID. Yang mati orang. Tak boleh nampak kepala Tuhan lagi tu. COVID ni tak mana cerdik sangat ni, yang hang duk pi melelong cari orang yang hang tak pi tang babi tu. Allah Akbar. Dia pi tu jumpa kandang babi, dia patah balik tu. Tu bahasa saya lah kata patah balik tu. Kita bukan kata kita duk apa takabur sombong ke mana, tapi kalau kita cara bodoh-bodoh, kita orang awam, orang kampung, bukan pakar apa pun, tapi kalau kita fikir cara tu pun kita nampak bala Tuhan tu pun. Makna bala kerana benar ni, salah satu daripadanya sabda Rasulullah ba'na 3-4 perkara ni. Hampa duk buat keras kepala juga, hampa duk puluh juga, hampa duk nak juga. Kalau ulama tu tegak, ustaz ni tegak, tok guru ni tegak, hampa kata tok guru tak erti apa. Kalau tok imam ni tegak dalam khutbah, ni tok imam ni politik, kena report.
Akhir kali dengan Tok Imam tu bukan takat membah, dengan tukar tongkat dia tinggal. Apa ni? Pasal apa pejabat agama panggil gini-gini? Ni Tok Imam, kami ni bukan ada apa, pasal dah orang buat report. Bawa bereport gini-gini. Pasal apa? Pasal orang report kata imam ni sentuh. Tu yang hak yang tersenggung tu dia sendiri tak pergi Jumaat pun. Orang lain habaq ya. Tu punya lak-lak. Saya abad ni, saya berani cakap lah pasal 13 tahun duduk masjid Ngarah. Bodoh-bodoh pun. Tahu semua benar-benar ni perangai ni huduh. Perangai huduh ni. Sampai kadang tu kita ni tak ada pasal-pasal pun. Hak duk kemuncak Menara Gading tu. Call mai. Marah gini. Saya malas sebut nama pasal gini. Akhir kali kita ni depa ingat kok kita duk Kuala Lumpur ni, kita orang Kuala Lumpur. Dia tak tahu kata kita orang Baling dekat tu, sempadan komunis banyak tu. Dia mai perangai Baling tu, dia jawab balik. Tu. Dia jawab balik, depa kata kasar. Kasar tak kasar pun lagu tu dah. Bukan kata berani tak mana, tapi melampau saya kata, hak saya sebut tadi ni bukan saya yang kata. Allah haram. Allah kata haram. Takkan saya nak kata halal. Tu kes apa tu? Kes masalah masa zaman Tina Turner mai dulu tu. Kes apa tu? Pasal masalah kita highlightkan pengharaman arak, pesta arak pada waktu Tina Turner dulu. Tak tahu boleh ingat tak tahu Tina Turner. Tina Turner ni dia orang murtad daripada Kristian sebab dia masuk dengan kumpulan Jehovah Witness. Dia tidak Kristian dalam mazhab Protestan, Ortodok apa semua bala ni tak. Dia Jehovah Witness ni salah satu mazhab yang terpencil daripada 4 mazhab ni tadi. Kok mana masuk malam ni bab tu pula dah. Dia panjang lah. Tu Jehovah Witness ni Tina kumpulan tu lah. Kumpulan yang apa, hak penyanyi rock, hak kulit hitam tu, geng tu lah. Geng ni yang puak Protestan, puak mazhab no Ortodok pun semua nak marah pasal mereka ni tolak Christmas Day. Christmas Day bukan ajaran ni tu pesta lah. 25 Disember tu bukan hari Christmas, hari agama. Hak terkeluar pada agama tu Jehovah Witness punya fahaman. Jadilah kok lantak pilih mazhab mereka tu. Jadi tuan-tuan, tu jaga tu. Walaupun kita dengan tulus ikhlas, dengan kok ni, kita menyuarakan kebenaran. Kerana isma'u wa'u. Hak tu uslub khutbah. Isma'u wa'u. Remember, semua imam, semua khatib menyelaraskan tugas dan tanggungjawab dia, amanah dia kena hak tu. Tak kira lah isma'u wa'u. Benar masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan yang kita syok saja yang boleh buat naik dalam khutbah. Ada benar pedih telinga apa pasal dia tu ajaran. Hak inilah wallahu a'lam tuan-tuan. Hampir semua keempat-empat perkara yang kita baca dalam hadis Rasulullah tadi telah ada sekarang. Dengan sebab itu berbagai penyakit yang menimpa pada masyarakat dunia hari ini. Wal'ayazabillah. Ni duk main lagi tu. Apa semua macam-macam tu. Yang timur yang tuan-tuan, saya pun tak erti nama apa benar dah. Kita pun daripada habang atas cucuk. Ni tak tahulah tuan-tuan ni hak yang apa. Siapa yang tak cucuk lagi tak tahulah. Hak pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke. Saya habis ikut ketiga-tiga kita cucuk belakang. Cuma tak cucuk mata. Tu tak warna ya. Tu ya. Mana cucuk lah ketiga-tiga hak yang baru ni depa kata nama pula lah. Hak yang ketiga ni kita nak sebut tak apa berani. Mula-mula tak warna cucuk orang ketiga ni sebab apa? Depa nama penggalak. Mak dah 70 lebih ni duk main galak lagi tak mau lah kita pun. Akhir tu depa mai abang Ustaz, penggalak ni maksud gini-gini menambahkan kekuatan untuk apa? Orang kata apa? Antibody ni gitu ginilah apa semua. Kita pun pilih kita. Yalah walaupun setengah-setengah ada alasan yang tersendiri yang tak mau tu. Tapi saya masih berpegang kepada kullu da'in dawa. Setiap penyakit tu ada ubat kata Rasulullah, dan berusaha untuk mengubat tu adalah wajib dari segi ahli sunnah wal jamaah sebab dia termasuk dalam bab ikhtiari. Wajib untuk kita berubat walaupun penyakit. Kalau nak ikut tu hak ni semua takdir Allah belaka.
Semua ketentuan Allah. Orang duk sihat, bugar, boleh mati cepat. No hak duk sakit lama mana dah duk terlunyok no tak ada apa-apa pun. Kena Allah. Bukan masalah berubat tak berubat. Tapi oleh kerana berubat ni termasuk dalam perkara ikhtiari dari segi sunnah wal jamaah, benda yang wajib kita usaha ke arah kebaikan, maka kita usahalah. Benda ya ke tidak apa semua tu serah pada Allah. Okeylah, tak apa tuan-tuan. Jadi kita pergi kepada ayat satu lagi untuk kita tangguh malam ni. Dah ni pun lebih 15 minit dah daripada waktu isyak ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, oh ni apa sikit yang ayat tadi ni tertinggal. Maka dijatuhilah padanya segala penyakit dan bala oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dengan pedang, iaitu dengan peperangan, setengah dengan setengahnya. Itu antara benda yang kita tak dapat nafilah dunia hari ini. Pergolakan politik dunia hari ini yang tak berhabis-berhabis, hang serang aku serang hang, peperangan berlaku di rata ceruk. Dan di bumi yang mulia, bumi Palestin, bumi para awliya, bumi anbiya pun tak berhenti-henti lagi. Jadi wallahu alam tuan-tuan, ni nampak gaya mungkin setengah-setengah tempat. Nampak ucapan ahli parlimen India di India ni sendiri ni juga membuat satu kenyataan yang begitu membimbangkan dunia. Seolah-olah macam dia nak hidupkan bumi India ni dengan pertelingkahan peperangan antara yang bukan Hindu dengan orang Hindu. Tu tuan-tuan cek baliklah. Kalau Google balik tu, kalau tengok dalam YouTube ke dalam apa sebagainya lah ni macam-macam lah tuan-tuan. Saya nak sebut tak erti dengan TikTok lah macam-macam hal tu. Wallahu a'lam. Berani ahli parlimen India ni, makna ahli parlimen negara India lah tuan-tuan, berani dia bercakap begitu. Dia menyarankan supaya orang India yang Hindu ni tarik balik orang India hak masuk Islam ke hak masuk Kristian ni supaya balik. Pastikan bahawa tidak ada orang India yang bukan Hindu. Ini benar-benar yang ucapan-ucapan cakap sedap lah tuan-tuan. Tapi pergolakan yang menanti di hadapan, kalau berlaku tempat mereka sajalah, tak apalah kalau kita boleh bahasa lagu tu. Tapi takut pengaruh angin tu main merata dunia, termasuk sampai tempat kita. Sedangkan Islam bukan macam tu. Islam bukan macam tu. Buruk berlaku kepada sarana-sarana buruk yang dibawa oleh orang-orang lain, yang nak dilontarkan batu salahnya ialah orang Islam. Mereka sembunyi tangan. Pepatah Melayu kata melontar batu sembunyi tangan ni. Yang buat keluar asal dia pom. Habis apabila orang Islam bangun untuk menegak kebenaran, Islam lah salah. Ini Islam salah. Ini semua sana duk berlaku. Wallahu a'lam tuan-tuan. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Akhir malam ni kita dengan firman Allah, yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Di suratul Mutaffifin ayat yang ke-6 bermaksud, dan pada hari itu iaitu hari kiamat, manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Hak tu jangan lupa. Allah pun ingat dah. Hampa kok mana pun, kok ni apa sebagainya dalam kehidupan di dunia ni, hampa patuh ke tak patuh ke, berasa tawaduk ke, berasa megah ke, berasa hebat ke, kena ingat bahawa pada hari kiamat besok, kita semua ni kecil besar, tua muda, orang kaya, orang miskin, orang apa sebagai peringkat pun, pada hari akhirat mereka akan tetap berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yauma yakunun nasu li rabbil alamin. Oleh itu mana ruang, mana tempat untuk kita lari daripada arahan Allah, kehendak Allah. Jadi hak tu. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kita jumpa lagi tahun depan lah. Tu. Sebut tahun depan tu berasa lama lagi. Tapi kalau sebut bulan depan tu rasa dekat sikit lah. Hak yang macam biasa tu tuan-tuan ada jugalah kepada yang berhajat. Kok-kok lah. Pertama sekali boleh membantu sedikit sebanyak kesihatan kita dengan khasiat madu lebah tu. Madu lebah saya bawa.
Dan begitu jugalah saya bawa ni untuk menampung sedikit sebanyak yang termampu untuk pendidikan Islam di sekolah saya ni, yang sekolah agama rakyat ni lah, di kampung Carok Beras, Kuala Ketil ni. Kita nak ambil pelajar anak-anak perempuan. Dulu ni hak lelaki lah ni, kita nak ambil anak perempuan pula, pelajar-pelajar perempuan untuk tahun baru ni, yang akan sesi pengajian serupa dengan sekolah di bawah kementerian lah juga. Tu kita tak lari untuk memudahkan pengurusan mak bapak. Abang kata sekolah saya ni kita ikut dari segi masa pengajian tu sama dengan sekolah kebangsaan, sekolah menengah kementerian. Cuma subjek tu saja. Ada subjek-subjek yang tak ada di sekolah menengah biasa, terutama sekali subjek-subjek yang dini, orang panggil itu, subjek-subjek yang fokus kepada agama ni. Dan yang tak ada, yang berbeza sungguhnya ialah kerana kita buat halaqah pengajian berkitab pada lepas maghrib. Jadi pelajar kita duduk di asrama penuh ni, mesti duduk asrama penuh. Kemudian dia akan kena ikuti kuliah-kuliah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz sekolah ni di selepas solat maghrib sampai isyak, sebelum mereka berehat sebagainya tu. Hak siang hari tu serupa biasalah. Itu insya-Allah. Itulah tuan-tuan. Dan setakat ini kepedulian saya pun kurang sikit lah, pasal kita pun dah tenaga makin hari makin kurang. Jadi saya minta, saya beri tanggungjawab sepenuh kepada anak saya sendiri yang menjadi pengetua di sekolah tu. Anak saya sendirilah ni yang jadi pengetua, di samping beberapa orang guru yang lain. Ya, alhamdulillah ada di antara guru ni sendiri dan yang duk kendali sekolah tu berkelulusan filsuf doktor ataupun PhD lah. Hak MA, hak master degree pun ada, hak BA ni pun ada, dan tak ada lah yang di bawah pada bachelor degree ni. Hak tak ada ijazah tak. Makna guru-guru semua hak peringkat tu. Kenapa? Kita nak ambil yang sesuai dengan kehendak, qualified dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kerana sekolah ni kita daftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah untuk nak mengelak daripada tohmahan atau fitnah daripada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, dan kita nak ikut peraturan undang-undang dia. Kita daftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Jadi itulah tuan-tuan maklumat tambahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu lagi terlupa, ikan perkasan pun ada. Tu pun terlupa haru juga, tapi tuan-tuan boleh tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.